Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kepada Allah kerana pada kesempatan tengah hari ini kita dapat bersama-sama dalam tazkirah zuhur, insya-Allah. Pertemuan pertama kita setelah kita sama-sama melangkah ke tahun Hijri 1442 yang masih berada di minggu pertama. Perkara pertama yang biasanya kalau ada kesempatan di awal-awal tahun hijrah ini, saya mengajak sesahabat semua untuk pertamanya melakukan muhasabah secara keseluruhan. Muhasabah tu bunyi Arab sikit, kalau bahasa baru mungkin kita boleh sebut audit. Masing-masing kita dapat lihat dalam diri masing-masing. Audit dah jadi satu tradisi umum, terutamanya dalam pentadbiran awam. Dalam Islam dia juga tak terkecuali. Khalifah Umar sebagai tokoh terbilang dalam tradisi Islam kita telah mengungkap satu ungkapan yang sangat menarik dan tetap relevan apabila dia menyebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kamu sebelum kamu ditimbangkan. Wa tahayya'u liyaumil 'ardil akbar. Bersedialah untuk berhadapan dengan hari perhitungan yang besar, yakni hari al-hisab, di mana seluruh apa yang kita buat akan diperhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saat itu sampai, cuba kita perhitung dulu, ya, untuk melihat balik apakah kebaikan-kebaikan yang telah kita present, yang kita telah kemukakan. Dan kita sangat yakin setiap kita ada kelebihan-kelebihan, dan kita juga sangat percaya bahawa di sana sini ada kekurangan kita. Jadi bandingkan di antara kelebihan dan kekurangan itu, dan ini untuk memudahkan kita kemudiannya untuk dapat menyusun program yang lebih baik berbanding dengan sepanjang tahun lepas, untuk kita berhadapan ataupun menghadapi tahun baru 1442 ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita ialah bila sebut tahun baru, kita berada dalam bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu daripada 4 bulan-bulan haram berdasarkan kepada ayat 36 daripada surah At-Taubah. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, daripada 12 itu 4 daripadanya adalah bulan haram, yang diperincikan kemudiannya oleh Nabi sendiri, ya, bila bulan haram itu, di mana disenaraikan bulan haram ialah bermula daripada Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut, dan satu lagi ialah bulan Safar, ya, yang datang bersendirian. Para ulama, termasuk apa yang dipetik oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali sebagai seorang tokoh besar, dia kata ada perbezaan pendapat dalam menentukan daripada 4 bulan haram itu apakah bulan yang terbaik, yang paling afdal. Kebanyakan mereka menyenaraikan ataupun berpendapat bulan Muharram lah bulan haram yang terbaik.
berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaih. Ada seorang, saya rasa Abu Zar, datang bertanya kepada Nabi SAW, apakah hari yang terbaik dan juga bulan yang terbaik. Bagi hari yang terbaik, Nabi SAW menyebut ialah jaufil lail, pertengahan malam. Malam yang terbaik bagi setiap hari ialah jauf, pertengahan malam, bermula pada jam 3 pagi sampailah ke subuh pagi, ya. Ini berdasarkan kepada hadis yang disebut, di mana sumbernya pada tengah malam ini atau 1/3 malam. Allah Ta'ala kalau dalam konteks sekarang mudah faham, dia akan buka di sana 3 kaunter. Sebut kaunter mudah faham, ya. Kaunter yang pertama ialah kaunter doa. Bila Allah Ta'ala bertanya dalam satu hadis kursi, ma min da'in, mana dia orang-orang yang berdoa untuk aku makbulkan doanya. Itu kaunter satu. Kaunter yang kedua ialah kaunter istighfar. Ma min mustaghfir, mana orang-orang yang beristighfar untuk aku terima istighfarnya. Dan yang ketiganya ialah kaunter taubat. Ma min taibin, mana dia orang yang bertaubat untuk aku terima taubatnya. Jadi untuk konteks harian, waktu yang terbaik ialah waktu jaufil lail. Disokong dengan satu lagi ayat bila Allah Ta'ala menyebut wa fil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka yang berdosa, ya. Itu yang berkaitan dengan hari. Dan berkaitan dengan bulannya ialah bulan Muharram. Berdasarkan kepada hadis yang tersebut, Nabi dikatakan pernah menyebut tidak ada puasa yang terbaik selepas puasa Ramadan ialah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Dan ini untuk membuktikan bahawa bulan Muharram adalah bulan haram yang terbaik. Dan sekaligus bila sebut saja bulan Muharram, saya ingat saya pernah sebut banyak kali juga di sini dan tuan-tuan masih ingat, Abu Yusuf An-Nahli pernah menyebut generasi awal dulu menunggu-nunggu 3 kali 3 hari, 3 kali dalam setahun, di mana 10 hari yang merupakan tempoh yang ditunggu-tunggu, ya. Yang ini kita dah faham sangat. 10 yang pertama ialah 10 akhir Ramadan. Kita pun tahu di situ ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bulan Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 10 yang kedua ialah 10 awal Zulhijjah, baru sebulan lepas berlalu. Hadis riwayat Imam Bukhari menyebut tidak ada mana-mana amalan baik yang boleh menandingi di segi pahala dan ganjarannya daripada amalan baik yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah. Sebab itulah ulama telah menggelar 10 awal Zulhijjah ini sebagai khairu ayyamid dunia, hari yang terbaik dalam dunia. Jadi mana-mana amal yang kita buat, tak kira statusnya fardu ke sunat ke, dia menjadi amalan yang terbaik di segi ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Kita semayang fardu pada hari biasa dan pada 10 awal Zulhijjah. Jadi fardu yang kita buat pada awal Zulhijjah itu jauh lebih banyak pahalanya berbanding dengan fardu yang kita buat pada hari-hari biasa. Amalan sunat pun sama juga, ya. Amalan sunat yang kita buat dalam tempoh 10 awal Zulhijjah jauh lebih banyak pahalanya berbanding dengan amalan sunat yang kita lakukan pada hari-hari lain. Jadi ini menggambarkan keistimewaan daripada 10 awal Zulhijjah. Dan 10 yang ketiga ialah 10 yang kita berada sekarang, 10 awal Muharram. Dan kemuncaknya ialah Ashura Al-Ashir, hari yang ke-10. Kerana ada amalan-amalan khusus yang kita dianjurkan supaya melakukannya pada hari Ashura itu. Hari Ashura merujuk kepada hari ke-10, ya.
Kita sebut Ashura, ingat kepada bubur Ashura, itu lain sikit, ya. Dah mula kacau dah. Kan kawan saya sebut, pengacau yang dapat pahala ialah yang kacau bubur Ashura, kata dia, ya. Jadi ini juga Nabi sendiri SAW di segi meraihkan 10 Muharram ini sejak dia berada di Makkah lagi, di mana Quraisy juga turut berpuasa pada hari Ashura, dan Nabi berpuasa personal, tak suruh orang Islam yang lain, ya. Dia sendiri sudah berpuasa di peringkat Makkah. Bila hijrah ke Madinah, didapati Ahlul Kitab, mereka puasa pada hari yang ke-10 ini. Dan bila ditanya kenapa mereka berpuasa, dia kata, Ahlul Kitab terutamanya Yahudi menjawab, kami puasa kerana mengagungkan hari tersebut, kerana Nabi Allah Musa dan Bani Israel terselamat daripada ancaman Firaun pada hari 10 Muharram zaman dia dulu, ya. Lalu Nabi kata, nahnu aula minkum, kami lebih baik berbanding, lebih wajar berbanding dengan kamu tentang Nabi Musa itu, ya. Pada saat itulah makanya Nabi meneruskan puasa macam berada di peringkat Mekah, tapi peringkat Madinah ni Nabi telah menganjurkan para sahabat ikut berpuasa juga pada hari Ashura itu. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga ialah apabila puasa Ashura itu berjalan terus sehinggalah Allah Ta'ala memfardukan ibadat puasa di bulan Ramadan. Jadi mereka sudah ada pilihan. Kalau sebelumnya mereka akan puasa Ashura, tapi bila dipardukan turunnya ayat 183 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai mereka beriman, difardukan ke atas kamu puasa, mereka berpuasa kerana puasa Ramadan yang sudah difardukan dan salah satu daripada rukun Islam. Jadi puasa Ashura sudah dijadi pilihan. Nabi kata siapa nak puasa, puasalah. Yang tak nak puasa, tinggallah. Jadi dah ada choice dekat situ, ya. Dan di penghujung hayat Nabi bercadang pula dengan azam yang sangat tinggi. Dia kata, kalau aku masih hidup tahun depan ini, aku akan juga berpuasa pada hari yang ke-9. Hari 9 dipanggil hari Tasu'ah, gandingan kepada Ashura. Ashura 10, Tasu'ah 9. Rupanya tak sempat sampai pada hari 9 tahun berikut itu, Nabi terlebih dahulu telah dijemput oleh Allah SWT. Jadi tak sempat nak puasa lah hari yang ke-9 itu. Namun atas azam yang kuat itu, kita dianjurkan supaya menggandingkan di antara hari 10 dan hari yang ke-9. 9 pun puasa, 10 pun puasa, dengan hasrat atau dengan tujuan untuk menunjukkan kelainan di antara orang Islam dengan Ahlul Kitab. Itu sebabnya Nabi menganjurkan, dan dia berazam sangat-sangat nak berpuasa juga pada hari yang ke-9 itu, ya. Dan berdasarkan kepada hadis juga, kelebihan puasa hari Ashura ini, bila ditanya hadis Ibnu Munzir, kata silah dengan saya, dia datang bertanya, apakah kelebihan di sebalik puasa Ashura? Nabi kata, ahtasibu, aku mengharapkan siapa-siapa yang berpuasa pada hari Ashura ini akan diampuni setahun sebelum, ya. Artinya dosa-dosa yang kita buat setahun sebelum itu, bila puasa pada hari Ashura ini akan diampuni oleh Allah SWT. Dan ini kelebihan Ashura. Digandingkan pula dengan 9 Zulhijjah, 9 hari Arafah, ya. Nabi kata, siapa-siapa yang puasa hari Arafah, aku mengharapkan dia akan diampuni dosa setahun akan datang, ya. Inilah 2 hari yang sangat istimewa. Kalau terlepas, rugi sangat-sangat, ya. Jadi 10 Muharram, dalam 4-5 hari lagi kita pakat-pakat lah, ya. Ambil kesempatan dan ambil peluang itu. Dan saya sangat yakin 9 Zulhijjah dulu kita pakat puasa juga. Jadi artinya 2 hari yang menjanjikan pengampunan tahun sebelum dan tahun selepas, insya-Allah, ya.
Itu intro saya, ya. Biasalah lama tak datang, kena panjang intro dia. Kita sudah pun mempelajari sebelum ini hadis yang ke 6, ya, hadis yang ke-6, bawah tajuk sesiapa yang mengucap la ilaha illallah, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, iaitu Itban ibn Malik al-Ansari rahmatullahi alaih. Saya dah sebut dalam pertemuan sebelum ini, Itban ibn Malik ini seorang sahabat daripada Ansar, yang dia termasuk dalam kalangan orang kelainan upaya, ya. Dia cacat penglihatan, ya. Cuma istimewanya Itban ini, walaupun cacat penglihatan, rumahnya agak jauh juga daripada Masjid Nabawi. Dia agak konsis untuk solat berjamaah bersama-sama dengan Nabi SAW, ya. Sehinggalah bila kesihatan dia terganggu, umurnya sudah agak lanjut, dia minta izin daripada Nabi untuk tidak melakukannya, dan dia minta Nabi macam menunjukkan tempat yang dia patut solat di rumah dia. Dan Nabi datang rumah dia dan dia tunjuk dia tanya, di mana kamu nak solat? Lalu Nabi solat dekat situ, dan lepas tu dia terus solat di tempat yang Nabi kita bersolat itu, di rumah dia. Hadis ini seperti yang telah kita sebut sebelum ni, tagnya Nabi kata apa? Lan yuwafi 'abdun yawmal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajha Allah illa harramallahu alaihi an-nar. Bermula daripada halaman yang ke 9 lagi, 69, ya. Allah Ta'ala kata, Nabi SAW menyebut, tidak akan dibalas kepada mana-mana hamba kita ni, maksudnya pada hari kiamat nanti, apabila semasa hayatnya dulu dia menyebut la ilaha illallah dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala sahaja, bukan tujuan lain, orang ini, kata Nabi, akan diharamkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ia telah mengundang tafsiran-tafsiran daripada para ulama yang telah kita pelajari sebelum ini, ya, dengan beberapa pandangan. Dan terakhir yang kita telah sebut, maksud daripada mana-mana orang yang disebutkan tadi itu, yang menyebut la ilaha illallah, yang diharamkan daripada neraka oleh Allah Ta'ala, ialah mana-mana orang Islam, walaupun dia buat silap, sebelum dia meninggal dia sempat bertaubat dulu. Jadi orang yang mati dalam keadaan bertaubat, Allah Ta'ala akan masukkan dia terus ke dalam syurga, ya. Dan Allah Ta'ala haramkan bagi mereka ini daripada neraka Allah Ta'ala. Itu di antara tafsiran yang kita telah ambil sebelum ini, ya. Dan kemudiannya, oleh kerana taubat itu satu yang sangat besar, musuh manusia sangat-sangat dia panggil apa? Terkilat. Musuh manusia itu maksudnya syaitan. Bila ada orang yang buat silap, orang itu nak taubat kepada Allah Ta'ala. Jadi dia rasa ini satu perkara yang sangat merugikan dia. Sebab kerja dia, liyad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan ini duk kerja siap-siap hari untuk mengajak orang lain supaya bersama-sama dengan dia menjadi penghuni neraka sa'ir. Tiba-tiba dah buat silap macam-macam dah, orang ni ada satu peringkat dia nak kembali ke pangkal jalan. Dia kata orang ni telah merosakkan program dia. Sebab itulah kita dah belajar juga sebelum ni berbagai-bagai cara yang telah dilakukan oleh musuh sekalian manusia ini dalam rangka untuk menghalang manusia daripada bertaubat itu. Itu yang terakhir rasa saya yang kita telah ambil daripada halaman 79 lagi, tajuk gaya syaitan dalam rangka untuk menghalang manusia daripada bertaubat, ya. Sampai kepada 6 cara yang disebutkan itu, ya. Kalau sebagai nak recall balik, cara yang digunakan yang pertama ialah
mengindahkan kejahatan yang dibuat. Syaitan sengaja buat make up, kosmetik kepada benda-benda buruk itu, supaya orang yang melakukan buruk itu melihat keburukan itu cantik. Itu nombor satu. Jadi akhirnya dia seronok lah. Dia ternak balik ke bakal jalan kerana nampak keburukan yang dia buat itu sebagai sesuatu yang cantik. Itu satu, ya. Yang keduanya kita sebut juga ialah dia panggil at-tashkik, melahirkan keraguan di sebalik keburukan itu. Iya ke. Jadi menyebabkan dia tidak sure. Jadi menyebabkan dia akhirnya dia leka dengan keburukan itu tadi, ya. Dua. Yang ketiganya ialah at-taswif, menangguh-nangguh, melengah-lengahkan. Dia kata Allah kamu muda lagi, takkan nak taubat dah. Tengok akhirnya jadi menyebabkan dia pun terus dengan kerja-kerja jahat dia. Tak apalah, ya. Kamu sekolah lagi, takkan nak jadi orang baik dah, ya. Habis sekolah nanti jadi orang baik lah. Bila dah habis sekolah, kamu kerja pun tak dapat lagi, ya. Sementara tak ada kerja ni, julilah dulu. Tengok dah dapat kerja pula, Allah, jawatan pun tak confirm lagi. Itu dia cuba cara dia nak lengahkan tu, ya. Ini cara yang juga digunakan. Last sekali dah kerja dah, kamu dah Allah baru jawatan baru confirm, nikah pun tak lagi, ya. Menikahlah dulu barulah sempurna sebahagian agama. Tengok dia pun terus je. Lagi baru dapat anak, haji pun tak pergi lagi, pergi haji dululah barulah dia taubat. Tengok, jadi step satu tu yang dilakukan oleh musuh manusia ini untuk melengah-lengahkan kita, ya. Itu yang telah kita sebut sebelum ni. Kemudiannya yang keempat ialah memandang ringan kesalahan yang dia buat. Allah dia kata dosa yang kamu buat tak seberapa pun, orang lain lagi teruk. Tengok, jadi menyebabkan dia pun seronok. Dan inilah antara kaedah yang digunakan, ya. Kemudiannya seterusnya menyusahkan. Dia kata kamu nak taubat tu baguslah. Tapi kalau kamu dah taubat, kamu sebelum ni orang dah kenal dah kamu ni siapa, agak-agak orang terima ke kamu? Nak pergi ke surau, orang tak pernah tengok muka kamu, Allah sorry lah kata dia. Tengok, orang dah kenal dah kamu, tak payahlah kata dia. Tengok, itu stepnya kelima. Siapa yang nak terima kamu, orang dah tahu dah, ya. Dan yang terakhir ialah menanamkan rasa putus asa. Kamu ni jahat sangat, nak terima taubat apa kata dia, ya. Kamu dah jadi sejahat-jahat manusia, tak ada peluang dah kalau kamu taubat pun. Jadi akhirnya saja dia tanam perasaan pesimis dalam jiwa orang yang buat jahat tadi. Akhirnya gunalah falsafah orang Melayu kata apa, alang-alang menyelup pekasam biarlah sampai ke pangkal lengan. Terus mati jahat pun tak apalah, puas hati kata dia berbaloi. Jadi berjayalah, ya. Itu 6 tahap yang telah kita sebut sebelum ini, ya. Jadi untuk hari ini kita sambung balik huraian bagi perkara yang ke-6 itu dengan menyebut perenggan yang ke-akhir, ya, di halaman 82 itu, ya. Dirumuskan oleh penulis, kata dia, demikianlah syaitan akan menggambarkan bahawa Allah Ta'ala tidak akan menerima taubatnya, ini yang terakhir tadi, lalu ia pun berpaling daripada taubat. Setiap orang hendaklah ingat pesanan Allah. Jadi jangan putus asa. Walaupun kita ni teruk sangat, putus asa tak boleh. Ayatnya ialah ayat Az-Zumar 53, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini melarang sangat-sangat daripada siapa-siapa pun, walaupun sejahat mana pun kesalahan yang dia buat, jangan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala akan ampunkan sebesar mana pun kesalahan, ya. Ini sebagai backup kepada orang yang terlalu jahat ini, yang rasanya dia kata dah tak ada peluang untuk dia balik ke pangkal jalan. Ayat Az-Zumar menjelaskan lagi. Kemudian ayat berikut,
qala wa man yaqnut min rahmati rabbih illa dhalun. Ini satu lagi ayat, ya. Siapa-siapa yang putus asa daripada rahmat Allah, mereka itu hanyalah orang-orang yang sesat sahaja. Jadi jangan putus asa. Inilah saya selalu sebut, kalaulah dalam kitab Azkar Al-Imam An-Nawawi disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin diperturunkan kisah orang yang sudah membunuh 99 orang, itu masih lagi diterima taubatnya. Apalah kesalahan-kesalahan yang ringan yang memang pintu taubat itu terbuka seluas-luasnya. Adapun mereka yang hendak melakukan maksiat semahunya, kemudian ia bertaubat kepada Allah pada akhir kehidupannya dengan menyangka bahawa cara yang sedemikian itu boleh menghimpunkan antara keinginan dunia dan taubat serta keampunan, sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa menilai orang macam ni, ya. Jangan terpedaya dengan agakan kita. Itulah datangnya ayat wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kita ni tidak terlepas daripada teropong Allah Ta'ala, ya. Jadi bertindak benar daripada segala tindakan yang kita buat. Jangan sekali-kali terpedaya, ya. Sebab itulah dalam satu hadis lain Nabi kata al-kayyis, orang yang cerdik, yang yang bijaksana itu ialah mereka yang bersedia untuk berhadapan dengan hari akhirat dan melakukan persiapan-persiapan yang selayaknya. Ini al-kayyis, yang cerdik mengikut penayaan Islam. Orang cerdik ni bukan kerana degree banyak, bukan kerana CJ dia cemerlang, tapi orang yang mengingati mati dan melengkapkan persiapan untuk berhadapan dengan kematian. Ini al-kayyis dalam satu hadis. Sedangkan orang yang tadi, yang lawan bagi yang tidak cerdik itu, ialah orang yang buat silap lepas tu mengharapkan Allah Ta'ala akan ampun dia. Ini pun satu lagi kesilapan juga yang kadang-kadang dilakukan oleh setengah-setengah orang-orang kita, ya. Penulis kita menyebut manusia memang boleh menipu manusia yang lain, akan tetapi dia tidak boleh menipu Allah Ta'ala, ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ini awal daripada surah Al-Baqarah, ya. Mereka nak menipu Allah dan juga menipu orang yang beriman. Tak, Allah Ta'ala kata mereka tak boleh tipu Allah, dan mereka juga tidak boleh tipu orang yang beriman. Yang jelas itu. Orang macam ni kata Allah, fi qulubihim marad, dalam hati mereka sudah ada penyakit. Fazadahumullahu marada, ditambah pula dengan penyakit-penyakit yang lain. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ya. Jadi penyakit syak, penyakit ragu, penyakit yang macam-macam, ya. Mula-mula tu ragu, lepas tu jadi akhirnya kufur kepada Allah Ta'ala dalam hati mereka. Jadilah pentingnya kita jernihkan hati dan elakkan diri. Sebab itulah apabila Sayyidina Mu'adz bin Jabal datang tanya Nabi, atau minta daripada Nabi, tunjukkan kepada saya amalan yang boleh membawa saya ke syurga dan menjauhkan saya daripada neraka. Nabi kata, kamu tanya ni benar besar, tapi dia mudah bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Lalu respon Nabi, bagaimana nak masuk syurga? An ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu dalam mengabdikan diri penuh kepada Allah dan jangan syirik kepada Allah. Ini asas. Nak masuk syurga, ini induk yang pertama dulu. Pengabdian yang sebenar dan jangan syirik. Kalau beribadat syirik pun merancak juga, ini tak ada harapan lah, ya. Satu. Jadi jernihkan akidah itu nombor satu, ya. Elakkan daripada syirik. Kemudian disusuli lagi oleh Nabi, diberitahu kepada Sayyidina Mu'adz 4 perkara rukun agama kita. Tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Ini rukun agama. Ini kompulsori. Nak masuk syurga rukun bertawad, bagaimana agak-agaknya nak masuk syurga, ya. Jadi ini yang ditekankan sangat, ya. Dan inilah cara bagaimana nak bersihkan hati kita, seperti mana disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 9 hingga 10 itu tadi.
Penulis menyebut sesiapa yang bersikap begini terhadap Allah, nescaya Allah Ta'ala akan menyeksanya dengan tanpa disedari, lalu dia mematikannya dalam keadaan tiba-tiba sehingga dia tidak diberi peluang untuk bertaubat daripada dosa yang dilakukan, atau Allah berlepas tangan daripadanya ketika ia menghadapi sakaratil maut, dan fitnahnya Allah Ta'ala menetapkan tidak akan menetapkan hatinya di atas kalimat tauhid dan tidak menolongnya berhadapan dengan syaitan, dan berusaha supaya dia menjadi kafir ketika hendak mati, dan akhir sekali dia menjadi ahli neraka. Jadi ini penting sangat-sangat, ya. Jernihkan hati, kalau tidak Allah Ta'ala tak tolong kita. Sebab itulah ayat saya selalu sebut di mana-mana pun, hubungan di antara kita dengan Allah Ta'ala ni dia ada timbal balik. Kita kena beri bahagian kita, baru dia beri bahagian dia. Dalam konteks ini Allah Ta'ala kata, in tansurullah, kalau kamu tolong Allah, yang suruhku, dia akan tolong kamu. Tengok, kalau kita tak tolong dia, kita mengharapkan dia tolong kita, no, tak, ya. Dia ada timbal balik, beri, give and take. Yang satu. Dalam ayat lain pula, uzkuruni azkurukum, kamu ingat kepada aku, baru aku ingat kepada kamu. Tengok, kalau kita sendiri tak ingat ke dia, bagaimana dia nak ingatkan kita? Itu hubungan, tabiat hubungan antara kita manusia ni dengan Allah Ta'ala. Tengok, la in syakartum, satu lagi, la azidannakum, kalau kamu syukur, baru aku beri tambahan. Kalau kita dapat rezeki banyak, syukur tak, jadi bagaimana nak mendapat tambahan daripada Allah Ta'ala? Jadi ada dua timbal balik dekat situ, ya. Jadi kena tolong dia dulu. Jadi bila kita tolong semasa kita sihat, masa kita baik, bila kita dah nak mati, di saat kita berhadapan dengan sakaratul maut, barulah Allah Ta'ala tolong kita. Datanglah ayat yang disebut di bawah tu, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu az-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Tuan-tuan, Allah Ta'ala akan tetapkan mereka-mereka yang beriman bil qawli tsabit, dengan kata-kata yang mantap. Kata yang mantap ini maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana tu? Fil hayatid dunya, semasa dia hidup di dunia, wa fil akhirah, semasa di akhirat. Masuk dalam lubang kubur pun dia tetap berada di atas la ilaha illallah. Tengok tuan-tuan, wa yudhillullahu az-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Jadi kalau dia sendiri tak mantap dengan la ilaha illallah, maka dia akan termasuk dalam kelompok yang zalim. Maka orang yang macam ni dia boleh buat apa yang dia nak. Itu asas, ya. Bahkan Allah Ta'ala pun boleh buat apa yang dia nak kepada orang yang melanggar perintah dia ni, ya. Itu ayat yang kita dapat lihat daripada surah Ibrahim, ayat yang ke-27. Tuan-tuan, selepas daripada itu akan kami sebut, kata penulis, beberapa pandangan ulama mengenai kepahaman sabda Nabi yang jadi tema kepada hadis kita yang ke-6 ini. Lain yuafiyah, tidak akan dibalas kepada mana-mana hamba pada hari kiamat, di mana hamba tadi menyebut la ilaha illallah, mengharapkan tidak ada harapan lain, tidak ada tujuan lain kecuali semata-mata untuk Allah. Orang macam ni akan dibebaskan daripada neraka, ya. Itu yang kita telah sebut mengenai pandangan-pandangan. Dia ada 2-3 pandangan. Yang kedua yang kita dah sebut, maksud daripada ini ialah orang yang buat silap, lepas tu sebelum meninggal dia sempat taubat. Cerita yang tu. Baru masuk pula pandangan yang ketiga, ya. Pandangan yang ketiga ini disebut oleh penulis bahawa hadis ini adalah berlaku sebelum penurunan syariat, walaupun dia deny, ya. Jadi masalahnya orang tu akan masuk syurga terus apabila dia melafazkan syahadah la ilaha illallah. Dan mungkin pada masa itu rukun-rukun agama dan keperaduan agama yang lain belum ada. Jadi orang macam ni, walaupun dia hanya sempat bersyahadah sahaja, maka dia akan terus ke syurga Allah Ta'ala, ya. Tapi ini tak berlakulah, pasal zaman kita ni Islam sudah sempurna. Sebagai contoh, untuk menguatkan pengertian yang ketiga ini, ada seorang sahabat namanya Nu'man bin Qawqal. Nu'man bin Qawqal, hadis Nu'man ini ada disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis 40 dia. Nu'man datang kepada Nabi, dia tanya,
Ya Rasulullah, maza taqul, apa pandangan kamu iza sallaitul maktubah, apabila saya semayang fardu. Dia sebut al-maktubah aja, semayang fardu yang 5 itulah, ya. Kemudian wasumtu Ramadan, kemudian saya berpuasa di bulan Ramadan. 2 daripada rukun Islam yang berbentuk amali yang 4 itu, 2 saja dia buat. Saya semayang fardu, tak sebut yang lain, fardu saja, lepas tu puasa bulan Ramadan. Yang ketiganya wa ahlaltul halal, segala yang halal yang ada saya halalkan. Wa haramtul haram, dan saya haramkan segala yang haram. Itu isunya. Soalan dia kepada Nabi, dia kata apa? Bila aku buat 3 ni, adkhulul jannah, aku boleh masuk syurga ke tak? Gambarkan tuan-tuan. La azid wala angkus, saya tidak akan tambah dan saya tidak akan kurang, kecuali 3 ini saja. Semayang fardu, puasa Ramadan, yang halal dihalalkan dan yang haram dia haramkan. Itu yang ketiganya dirangkum sekali. Tak tambah lebih pada itu. Pada pandangan kamu, agak-agak aku ni boleh masuk syurga kata. Tengok. Kalau orang tanya kita 3 soalan itu. Ustaz atau Haji, saya nak semayang 5 waktu, saya nak puasa saja, yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan, boleh masuk syurga ke saya? Kalau orang tanya kita, agak-agak apa jawapan kita? Saya kata, macam mana nak masuk? Ni rukun Islam pun tak sempurna, tapi Nabi ni dia tolerate tuan-tuan, ya. Apalagi di peringkat awal dulu, orang yang baru masuk Islam macam Nu'man ini, dia nak buat 3 itu pun Nabi kata, kalau kamu buat 3 itu, naam, kamu boleh masuk syurga. Lalu para ulama kaum lainnya memberi tafsiran dan andaian macam-macam. Kenapa dia sebut 3 saja? Sebut semayang, puasa dan halal dan haram. Yang lain tak sebut. Zakat tak sebut, haji tak sebut. Tiba-tiba Nabi kata, ya, kamu boleh masuk syurga. Jadi macam-macam andaian yang telah dibuat. Sebab Nabi ni dia praktikal. Dia tahu latar belakang orang tu. Walaupun dia kata ya, artinya dia bercakap benar, bukan cakap tak benar. Berkemungkinan ulama kemudiannya mentafsirkan pada masa itu dia tak sebut zakat. Kenapa zakat tak sebut? Berkemungkinan dia tidak wajib bayar zakat kerana dia miskin. Tengok tuan-tuan, ini dia tak sebutlah. Tak apalah tak bayar zakat. Zakat ni untuk orang ada harta aja. Pada pagi hari raya dan mencuki bagi dia berlebih, maka dia kena bayar zakat. Kalau dia tak ada, maka tak kena bayar zakat. Satu. Zakat RM7 ya. Haji pun tak sebut juga. Dia sebut puasa dengan semayang saja. Haji lagi lah tuan-tuan. Kalau zakat RM7 pun tak layak kerana dia miskin, apa lagi lah haji 14,000 kena bayar. Lagilah tak kena. Jadi artinya walaupun dia buat 2 itu saja, dia dah layak masuk syurga. Tengok tuan-tuan, ini jawapan Nabi SAW, ya. Bila dia jawab ya, dengan melihat latar belakang orang yang bertanya itu tadi. Tengok. Jadi ini jelas sebagai menggambarkan pandangan yang ketiga yang dinyatakan itu tadi, ya. Buat seadanya pada masa itu. Tapi bila dia hidup lama, dah panjang, rukun Islam pun dah bertambah dan dia pun mampu, takkan dia tak buat? Mesti dia akan buat. Punya orang beriman macam tu, ya. Itu yang ketiga. Pendapat yang keempat, yang terakhir, sesungguhnya diharamkan daripada api neraka itu bukan bagi orang yang mengucap dengan lidahnya sahaja, akan tetapi bagi orang yang melaksanakan tuntutan. Ini yang kadang-kadang, ya. Mengucap boleh, tapi nak mengisi tuntutan syahadah itu, ini yang menyebabkan dia lemah. Jadi cukuplah Islam dengan mengucap saja bagi dia, sedangkan itu tak cukup. Tuntutan bagi syahadah itu perlu disempurnakan. Jadi kita sudah tahu rukun syahadah, ya. Pertama ialah ikrar dengan lidah. Itu kena sebut dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu. Bukan zakat ikrar dengan lidah, tapi at-tasdiq bil qalbi, diiyakan dengan hati. Apa yang disebut di lidah dibenarkan oleh hati. Satu. 2 syarat. Yang ketiganya ialah al-amalu bil arkan atau bil jawarih, ada kata itu, ya, disempurnakan dalam bentuk amalan.
dah mengucap, maka amalan-amalan yang menjadi tuntutan syahadah kena buat. Orang inilah yang akan diharamkan, kata penulis kita ini, daripada neraka Allah Ta'ala. Kalau sekadar mengucap saja, dia tak jalanlah, ya. Itu jelas dekat situ. Di mana sabda yang bermaksud semata-mata mengharapkan keredaan Allah, ya batari bihi wajah Allah, ya. Lafaz syahadah bukan main-main, tapi semata-mata kerana Allah Ta'ala, ya. Ini bererti bahawa ia mengucap dengan ikhlas. Orang yang ikhlas tidak berlawanan di antara perbuatannya dengan kata-katanya. Sekiranya ia berkata hanya dengan lidahnya, sedangkan perbuatannya tidak menepati apa yang dikatakan dengan lidah, ini maknanya dia tidak ikhlas, ya. Sedangkan kita dituntut dalam apapun hendaklah mengikhlaskan diri. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Itulah ikhlasnya penting, ya. Jadi sebab itulah amalan yang kita buat pun syarat di antara syarat amalan-amalan yang diterima, itulah dia. Ada 3 syarat yang perlu ada bagi membolehkan setiap amalan yang kita buat ini diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertamanya, buat amalan hendaklah dia atas asas dia tu Islam. Rukun bagi mana-mana perbuatan amalan yang kita buat, syarat pertama ialah dia kena Islam dulu. Tengok, ada satu orang pernah tanya saya, dia kata, Ustaz, ada seorang baik sangat-sangat, ya. Dia tak pernah buat susah dengan orang lain, membantu orang banyak. Cuma satu je dia kata sebut, cuma satu saja tak ada. Agak-agak orang ni masuk syurga kan? Saya tanya yang cuma satu itu apa? Yang cuma satu yang tak ada tu apa? Dia kata dia tak masuk Islam. Kalau tak Islam, saya kata nak masuk syurga macam mana? Syarat nak masuk syurga tu kena Muslim dulu. Itu nombor satu. Satu syarat dia. Yang kedua, ikhlas ni tadi. Ayat surah kita baca tadi, yang kuning tadi. Ikhlas. Tuan-tuan. Dan yang ketiganya, dalam beribadat, dalam apa pun, mestilah, terutamanya dalam ibadat, kena ada syarat yang ketiga, iaitu al-itba'. Itba' ni ikut Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu bagi kamu adalah ikutan yang terbaik. Terutamanya dalam ibadat, mesti kita tengok apa yang kita buat itu benda yang sama dibuat oleh Nabi SAW. Itu maknanya itba'. Sebab itu dah jadi kaedah dah dalam agama ini, al-aslu fil ibadah, prinsip dalam hal yang berkaitan dengan ibadat itu ialah al-itba', ikut Nabi, ya. Sebab itulah kita tak boleh nak reka-reka benda ibadat. Jadi orang akan tanya, selalu bertanya, nak buat apa pun, soalan yang kita perlu tanya dulu, agak ini sunnah Nabi kah? Sunnah dengan maksud 3 lah yang pelajari tadi tu. Pertamanya sunnah sabda Nabi. Nabi dah bersabda ke mengenai ini? Kalau ada sabda aja, yes. Yang kedua, Nabi buat ke tak? Di segi perbuatan dia, amalan dia. Okey? Ternyata yang Nabi buat, betul. Yang ketiganya, kalau Nabi tak buat ataupun dia tak sabda, ada orang lain buat, dia endorse kata. Kalau dia endorse oleh Nabi, artinya itu sunnah Nabi juga, yang kita sebut sebagai takrir itu tadi, ya. Baru ni ada orang tanya saya mengenai kedudukan puasa pada 1 hari bulan Muharram. Lepas lah orang kena kadang-kadang rajin, ya. Akhir bulan Zulhijjah nak masuk esok 1 hari bulan Muharram, dia nak puasa esok. Saya kata tak ada puasa khusus 1 Muharram. Puasa awal Muharram tak ada. Memang Aisyah kata, aku tidak pernah tengok Nabi SAW menyempurnakan puasa sepenuhnya kecuali di bulan Ramadan. Dan dia memperbanyakkan puasa pada bulan Muharram ini. Dan hadis tersebut, tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Ramadan, ialah puasa dalam syahrullah, yakni dalam Muharram. Memang betul Nabi puasa dalam bulan Muharram, tapi tak tersebut puasa khusus 1 Muharram.
Yang disebut secara khusus ialah 10 hari Muharram, iaitu puasa Ashura itu. Itu memang ibadat khusus. Jadi orang tanya tak boleh puasa kah? Saya kata bukan tak boleh, tapi jangan khususkan untuk satu Muharram saja. Kita boleh puasa pada satu hari bulan, tapi dengan niat termasuk dalam umum bulan Muharram yang disebut oleh Nabi itu. Tapi tidak boleh kita pula mengkhususkan, sengaja aku puasa satu Muharram. No, ya. Ini tidak itibak Nabi, tidak ikut Nabi maknanya, ya. Jadi jangan pandai-pandai bab macam tu. Jadi niat sajalah, niat puasa untuk bulan Muharram, bukan puasa khusus satu hari bulan Muharram. Berbeza dengan puasa Ashura 10 Muharram, sebab Nabi buat 10 Muharram tu khusus. Itu kena beza, ya. Itu saya kata jangan terlebih rajin pula, insya-Allah, ya. Adapun makna la ilaha illallah, ini sengajalah nak disebutkan selepas ini pembahagian tauhid kepada tiga jenis, ya, dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan asma wa sifatnya. Insyaallah kita akan cuba sempurnakan isu itu dalam kesempatan kita pada bulan hadapan, insyaallah. Aqul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.